InsyaAllah. Kita mulakan kuliah subuh pada pagi ini dengan sama-sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ma'ashab al-izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzil nafsan ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya, barang siapa dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan kebajikan, saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wa intifa wa lifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalatul khairi ibtigha maradati wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Saya hormati semuliakan Fadilatul Imam kita, kemudian yang semuliakan Fadil Tuan Bilal, kemudian yang semuliakan Fadil Tuan Siap kita, kemudian Jawatan Kuasa Masjid, sidang jamaah muslimin muslimat mukminin mukminat taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kelimpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi tuan-tuan, sambung kuliah kita, untuk kita sambung balik kuliah kita yang tertangguh disebabkan oleh COVID ni kan. Kita cuti panjang, jadi alhamdulillah kita sambung semula lah kuliah pada pagi ni. Itulah berkenaan ulasan Al-Hikam, ulasan kata-kata hikmah Syekh Ibn Athilah As-Sakandari Ta'ala. Saya pun lupa dah muka surat berapa ni. Berapa tuan? Ha? Tiga 357. Tajuk baru lah. Oh, bab 3. Ada orang yang arif, yang Rabbani, InsyaAllah. Alhamdulillah, cuti lama ni tak berusia. Tempat-tempat lain kuliah malam jalan macam biasa lah. Macam biasa lah. Cuma subuh lah.
subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, semua tertangguh kan. Kuliah muslimat pun tertangguh. Yang terkesan muslimat lah, banyak kuliah dia tertangguh. Alhamdulillah, insyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat balak ni. Mudah-mudahan kita akan jalan macam biasa lah, insyaAllah. Jadi pada pagi ni kita lihat pasal yang bab ketiga. Pasal pertama, ada orang yang arif, yang Rabbani. Jadi apa kata Syekh Ibn Athaillah dalam matanya? An-nasu yamdahunaka lima yazunnah fika fakun anta zaman li nafsik lima ta'lamuhu minha. Al-mu'minu iza mudihal istihya min Allah Ta'ala ayyusna alaihi biwasbin wala yash'aruhu ala min nafsih. Ajhalun nas man taraka yakina ma indahu lizanni ma indan nas. Iza atlaqas sana alaika walasta biahli fa asni alaihi bima huwa lahu ahdun. Az-zuhad iza madahu in qabadu li syuhudihim as-sanaa min al-khalqi. Wal 'arifu iza mudihal in basatu li syuhudihim zalika min al-malikil haq mata kunta iza utita basataka al-'ata. Wa iza muni'at qabadaka al-manu fastadalla bizalika ala subuti tufuliyataka wa adami sidika fi ubudiyatika. Iza waqa'a minka zambun fala yakun sababan liyasika min husuli istiqamah ma'a rabbik fa yakunu zalika akhiru zambin qudira alaih. Iza aradta an yuftiha laka babur raja fashhad ma minhu ilaik wa iza aradta an yuftaha laka babul khauf fashhad ma minka ilaih. Rubbama afaka fi lailatul qadri ma lam tastafidhu fi isyraqi naharil fasl la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Maksudnya manusia memuji anda. An-nas yamdahunaka lima yazunnuka fika. Manusia memuji anda kerana sesuatu yang mereka sangka ada pada diri anda. An-nasu yamdahunaka lima yazunnuna fika. Manusia memuji anda kerana sesuatu yang mereka sangka ada pada diri anda. Manusia suka memuji kita kerana mereka menyangka sesuatu yang ada pada kita, daripada sesuatu kelebihan daripada kita yang ada pada kita. So manusia menyangka kita lah ada kelebihan itu. Jadi manusia menyangka. Fakun anta zaman li nafsik lima ta'lamuhu minha. Tetapi hendaklah anda mencela diri anda kerana sesuatu yang anda ketahui datang dari diri anda. Artinya budi pekerti yang buruk yang ada pada anda. Itu hendaklah kita keji diri kita lah. Fakun anta zaman li nafsik lima ta'lamuhu minha. Fakun, maka hendaklah kamu fakun anta zaman mencela li nafsik diri engkau. Lima ta'lamu dengan sesuatu yang engkau tahu minha daripadanya. Sesuatu yang sifat buruk yang ada pada kita, yang kita simpan sifat buruk tu kan, tu naklah kita cela diri kita lah. Sedangkan manusia nampak benda yang baik je pada diri kita, dia tak nampak benda buruk. Al-mu'minun iza mudihal istihya min Allah Ta'ala ayyusna alaihi biwasbin wala yashaduhu min nafsik. Orang mukmin sejati apabila dipuji, dia malu kepada Allah. Al-mu'min iza mudhiha istihya min Allah. Orang mukmin sejati itu apabila dipuji, dia malu dia kepada Allah Ta'ala, kan, kerana dipuji. Disebabkan sifat yang tidak ia lihat
datang daripada dirinya. Ay yusna alaihi biwasbin wala yashru min nafsik. Kerana ia dipuji disebabkan sifat yang tidak ia lihat datang daripada dirinya, melainkan semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ajhalun nas man tarakal yaqin ma indahu lizanni ma indan nas. Manusia yang paling bodoh adalah yang meninggalkan sesuatu perbuatan buruk yang ia yakini ada pada dirinya kerana beranggapan orang lain bahawa dirinya adalah orang yang baik. Dirinya adalah orang yang baik. Ajalun nas man taraka yakin ma indahu lizanni ma indan nas. Manusia yang paling bodoh adalah yang meninggalkan sesuatu perbuatan buruk yang dia yakin ada pada dirinya kerana beranggapan orang lain, maksudnya bahawa dirinya adalah orang baik, sedangkan dirinya orang yang buruk, yang jahat, bukan orang yang baik. Seterusnya, iza atlaqas sana alaika walasta bi ahli fa'asni ma alaihi bima huwa lahu ahlun. Apabila Allah Ta'ala menggerakkan hati masyarakat untuk memuji anda, padahal anda bukannya orang yang patut dipuji, maka pujilah kepada Allah dengan pujian yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ni punya kata-kata ni. Jadi apabila Allah Ta'ala menggerakkan hati manusia, kan, memuji kita, kan, yang melihat pada sifat zahiriat yang baik yang ada pada kita, padahal anda bukannya orang yang patut dipuji. Sebab apa? Kita ada sifat-sifat yang tak elok yang ada pada diri kita. Oleh itu, pujilah Allah Ta'ala dengan pujian yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya. Iza atlaqas sana alaika walasta bi ahli fa'asni alaihi bima huwa lahu ahlun. Fa'asni alaihi, maka pujilah dia atasnya Allah Ta'ala bima huwa, dengan sesuatu yang dia, yang Allah Ta'ala itu ahlun, ahli kepada puji yang sebenarnya. Baik, kemudian az-zuhadu iza madahu inqabadu li syuhudihim as-sana minal khalqi. Az-zuhad iza madahu inqabadu li syuhudihim as-sana minal khalqi. Orang-orang zuhud itu apabila dipuji, bersedihlah hati mereka kerana menyedari pujian itu datangnya daripada makhluk. Ini orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud, maksud orang zuhud itu ialah orang yang mengambil dunia sekadar keperluan sahaja. Jadi orang-orang yang zuhud ni apabila dipuji, tuan-tuan, mereka bersedih hati. Bukan dia sonok tapi sedih. Kenapa? Kerana menyedari pujian itu rupanya datangnya daripada makhluk. Az-zuhad iza madahu inqabadu li syuhudihim as-sana minal khalqi. Wal arifun, orang yang arif pula, iza mudihu in basatu li syuhudihim zalika minal milikil haq mata kunta iza u'tita basatakal al-khata. Iza u'tita kan basataka al-ata'u. Orang-orang yang arif pula apabila dipuji, kan, gembira hati mereka kerana memahami bahawa pujian-pujian itu datangnya daripada Allah, bukan memandang kepada orang yang memuji. Ini orang arif pula, dia pandang daripada sudut lain pula. Orang yang arif pula dia suka dipuji. Dia gembira apabila dipuji kerana memahami bahawa pujian-pujian itu sebenarnya datang daripada Allah, bukan memandang pada orang yang memuji. Sebab dia tak pandang orang puji itu pun, tapi dia pandang semuanya asal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. So gembira daripada sudut itulah, bukan gembira disebabkan orang yang memuji diri dia. Kemudian wa iza muni'at qabadaka al-man'u fastadilla bizalika ala subuti tufuliyataka. Fastadilla bizalika ala subuti tufuliyataka. Apa maksudnya, tuan-tuan?
Apabila anda memohon sesuatu lalu diberikan kepada anda, membuatkan anda susah hati, maka keadaan ini menunjukkan anda masih lagi kebudak-budakan. Tiflun ni budak. Tuful mana kebudak-budakan. Apabila anda memohon sesuatu lalu diberikan kepada anda, tuan, kemudian pemberian itu membuatkan anda gembira. Kemudian pemberian itu membuatkan anda gembira, dan apabila tidak diberi, membuatkan anda susah hati, maka keadaan itu menunjukkan bahawa anda masih lagi kebudak-budakan. Macam budak-budak. Anda ni macam budak-budak, kata. Iza muni'at qabdaka amman almanu pastadilla bizalika ala subuti tufuliyatika. Menunjukkan pada ni kita budak-budak, subut tetap tufuliyatika, sifat-sifat kebudakan-budakan yang ada pada kita lah. Wa adamu sidika fi ubudiyatika. Juga bahawa anda tidak bersungguh-sungguh dalam menghambakan diri anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya tak sungguh-sungguh dalam menghambakan diri kepada Allah, main-main kan. Macam budak-budak bermain, kan. Iza waqa'a minka zambun fala yakun sababan liya'sika min husuli istiqamah ma'ar rabbik. Istiqamah ma'ar rabbik. Iza apabila anda tertimpa satu dosa, janganlah dosa itu menjadikan sebabnya putus asa anda daripada mendapatkan istiqamah. Maksud istiqamah ialah terus menerus dan asyik menghadap kepada Tuhannya, menghadap kepada Tuhan. Iza waqa minka zambun fala yakun sababan liyasika min husul istiqamah minka. Iza waqa minka zambun, apabila terjadi atas kau dosa, fala yakun sababan, maka jangan dia jadi sebagai penyebab liyasika, kerana putus asa engkau, min husul istiqamah ma'a rabbik, untuk menghasilkan istiqamah, ketetapan ataupun menerus menghadap ma'a rabbik kepada Tuhan kau. Seterusnya, rubbama faqad yakunu zalika akhiru zamban qaddira alaik. Faqad yakunu zalika akhiru zambin qaddira alaik. Boleh jadi tuan-tuan, dosa itu merupakan dosa terakhir yang ditentukan buat anda. Boleh jadi dosa itu merupakan dosa terakhir yang ditentukan bagi anda. Faqad yakunu zalika akhiru zambin qaddira alaik. Iza aradta ayyuftaha laka babur raja fashhad ma minhu ilaih. Iza aradta an yuftaha laka babur raja fashhad ma minhu ilaih. Kemudian apabila anda ingin agar Allah Ta'ala membukakan pintu harapan, pintu raja, harapannya terhadap rahmat Allah Ta'ala kepada anda, maka lihatlah apa yang datang daripada Allah Ta'ala kepada anda. Maka lihatlah apa yang datang daripada Allah kepada diri kau. Iza aradta ayyuftaha laka babur raja, apabila kau berkehendak bahawa dibukakan bagi kau itu pintu pengharapan, fashhad, maka persaksikanlah ma minhu ilaih, sesuatu yang daripadanya kepada engkau, sesuatu yang daripada dia pada engkau. Kalau sini terjemahkan, apabila anda ingin Allah Ta'ala membukakan pintu harapan, pintu raja terhadap rahmat Allah Ta'ala pada diri anda, maka lihatlah apa yang datang daripada Allah Ta'ala kepada diri anda tersebut. Wa iza aradta ayyuftaha laka babal khawf fashhad ma minka ilaih. Wa iza aradta ayyuftaha laka babal khawf fashhad ma minka ilaih. Dan apabila kau berkehendak supaya dibukakan bagi kau itu pintu takut pula, pintu ketakutan, al-khawf, maka pandanglah apa yang datang dari anda kepadanya. Datanglah apa yang datang daripada kita untuk menuju kepada Allah. Apa yang datang daripada kita kepada Allah Ta'ala. Itu terbalik pula. Kalau raja ni pengharapan daripada Allah pada kita. Kalau khauf ni daripada kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pula.
rubbama afada fi lailil qabdi ma lam tastafidhu min isyraqi naharil basti la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayat Quran. Kemudian tuan di terakhir, ada kalanya Allah Ta'ala memberikan berbagai-bagai faedah kepada anda ketika susah yang tidak ada ketika anda gembira. Anda tak tahu di mana di antara dua masa itu yang lebih memberi manfaat. Allah Ta'ala sajalah yang maha mengetahui. Rubbama ada kalanya ataupun barangkali ada kalanya, dia ada banyak terjemahan untuk rubbama ni. Kat sini terjemahkan rubbama kadang-kala. Kadang-kala Allah Ta'ala memberikan berbagai-bagai faedah kepada anda ketika susah yang tak ada ketika anda gembira. Anda tak tahu di mana di antara dua masa itu yang lebih memberi manfaat. Jadi Allah Ta'ala saja yang maha mengetahuinya, tuan-tuan. Masya Allah. Dalam dia punya kata-kata hikmah ni kan, susah nak jumpa kata-kata macam ni kan. Baik. Kemudian kita lihat dia punya syarahnya, pendahuluan. Jadi pasal ni, tuan-tuan, merupakan pasal pertama Syekh Ibn Athaillah membicarakan tentang adab-adab orang-orang arif ataupun Rabbani. Ada orang yang arif dan juga Rabbani. Rabbani ni makna orang punya ada jiwa ketuhanan lah. Rabbani. Jadi beliau memulakan dengan sesuatu yang berhak diberi peringatan terlebih dahulu. Kemudian setiap orang alif, wali, orang yang sampai pada Allah husul, dan orang syekh-syekh yang mursyid, syekh-syekh yang taraf yang mursyid, kemudian Rabbani, maksudnya jiwa-jiwa ketuhanan, meninjau-ninjau untuk mendapatkan pujian para makhluk. Meninjau-ninjau untuk mendapatkan pujian pada makhluk. Syekh menyebutkan tentang adab ketika berada di makam ini. Bila kita berada di makam orang-orang yang suka memuji kita ni, macam mana kita punya reaksi pula? Macam mana reaksi? Macam mana keadaan kita bila kita menerima pujian daripada makhluk, daripada manusia-manusia lah. Ialah bila kita taraf kita ni, kita anggap taraf kita dah tinggi, taraf kita dah jadi macam wali-wali Allah, orang-orang yang arif, dah jadi syekh mursyid kan, orang-orang yang jiwa rebani ni, sudah tentu ada masanya akan dipuji oleh makhluk. Dipuji oleh makhluk. Kalau kita tak berada di makam ni pun, kadang-kadang orang puji kita kan. Ada masa kita orang puji kita. Kita mendapat sesuatu kejayaan dalam hidup kita, orang puji tak? Orang puji. Anak kita berjaya, orang puji tak? Orang puji. Betul tak? Apa saja kejayaan yang kita capai dalam hidup kita, kita akan dipuji oleh makhluk. Apalagi kalau orang punya taraf yang tinggi, ada ulama, orang-orang yang arif, orang wali Allah, sudah itu akan mendapat pujian daripada makhluk. Jadi Syekh menyebutkan tentang adab ketika berada di makam ini. Sebagaimana beliau menyebut orang-orang yang arif kekal di atas satu irama di dalam menyerahkan diri pada Allah, dan ketenangan di dalam dada, di dalam menghalang dan juga memberi. Kadang-kadang orang arif juga terjebak dalam pelakuan dosa. Masya Allah. Orang arif juga kadang-kadang terjebak dalam pelakuan dosa. Kan? Yang tak terjebak dalam dosa ni para Nabi, para Rasul je. Kita ni atas hasad saja kita makhluk, ada melakukan dosa. Kullu ibn Adam khatta'un wa khairat khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu berdosa, walaupun dia tarafnya oleh Allah. Walaupun tarafnya para ulama besar, ulama kibar, ulama besar, al-alim al-alamah, tapi mereka tak sunyi daripada melakukan dosa dan juga kesalahan. Aja tu. Jadi kadang-kadang orang yang arif juga terjebak dalam pelakuan dosa, tetapi mereka segera kembali pada Allah dan tidak cepat berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Itu sifat yang kita kena ada. Masalahnya bila ada di kalangan kita ni, dia dah taraf dah tinggi, dia anggap dia dah macam maksum pula kan. Dia dah maksum, dia rasa dia tak ada buat silap, orang lain semua buat silap, dia je yang betul. Ni yang susah kan. Ni susah kan.
Jadi kadang-kadang orang arif juga terjebak dalam perlakuan dosa, kata musannaf. Tetapi mereka segera kembali pada Allah. Dan tidak cepat berputus asa daripada rahmat Allah. Qul li ibadiyal ladzina asyrafu anfusahum la taqnatu min rauhillah. Okey. Wahai orang hamba-hambaku yang melampaui batas dalam kehidupannya, janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah Taala itu mengampunkan dosa manusia semuanya. Seterusnya, setelah itu Syekh akan memperingatkan tentang jalan untuk mengekalkan rasa takut dan harap di dalam hati orang arif. Al-khauf, ar-raja, kan pun juga dibincangkan dalam bab ini. Seterusnya Syekh memberi peringatan tentang hal keadaan kelapangan yang kadang-kadang menimpa mereka, yang kadang-kadang memberi manfaat dan kadang-kadang juga tidak. Syekh pun cerita jugalah tentang ada masa kita berada dalam keadaan gembira, ada masa kita dalam keadaan duka cita, sedih. Ketika duka cita dan ketika sedih, ketika gembira berbezalah. Ada masa Allah Ta'ala memberikan suatu kelebihan ketika kita berduka cita. Ketika gembira, Allah Ta'ala tidak memberi kelebihan tersebut. Jadi Syekh memberi peringatan tentang hal keadaan kelapangan yang kadang-kadang menimpa orang, yang kadang-kadang memberi manfaat dan kadang-kadang juga tidak. Inilah dia ibu segala isu yang telah disalahfahamkan oleh setengah orang terhadap orang-orang as-siddiqin, orang yang benar, siddiqin, atau disalahfahamkan sendiri oleh orang yang siddiqin. Syekh menjelaskan tempat yang sepenuhnya dalamnya. Baik, kata-kata hikmah terakhir yang terdapat sebelum ini ialah al-aqwanu sabitun bi isbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati zati. Ini kata-kata terakhir dalam bab sebelum ni. Muka surat apa tu? Muka surat 353. Okay, 353 itu dah bincanglah al-aqwanu sabitun bi isbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati zatiyati. Semua makhluk itu tetap sebab ditetapkan oleh Allah, dan semua makhluk itu musnah. Musnah kerana keesaan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini nak menyatakan kita ada tempohnya hidup, ada mati. Bila kita hidup kan umpamakan seperti Allah Ta'ala menetapkan bagi kita dalam kehidupan kita. Kerana akhirnya besok kita akan mati, meninggal dunia. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak menunjukkan keesaan zat dia, keesaan zat Allah Subhanahu wa taala. Dia je yang berkuasa. Baik, kemudian kata-kata hikmah ni tuan-tuan merupakan kata-kata hikmah yang diutarakan bagi membimbing murid. Kata-kata hikmah ini merupakan kata-kata hikmah yang diutarakan bagi membimbing murid. Murid ialah yang berguru dengan imam lah, syekh yang mursyid. Berguru dengan syekh yang mursyid. Jadi gurunya syekh yang mursyid. Jadi syekh yang mursyid tadi memberi peringatan kepada anak muridnya, yang mengikuti jalan dia. Jadi apabila murid terap jaya kepada perasaan ini, berarti dia telah memasuki makam fana, makam binasa dan makam baqa, makam kekal. Makam binasa dan makam kekal. Apa dia katakan makam fana? Okey, makam fana merupakan kesan daripada penguasaan perasaan terhadap nama Allah yang zahir. Okey, jadi makam fana merupakan kesan daripada penguasaan perasaan terhadap nama Allah yang zahir. Az-zahiru wal batinu, kan? Az-zahir al-batin. Allah Ta'ala yang bersifat zahir, Allah Ta'ala yang bersifat batin. Okey, jadi hasil daripada penguasaan perasaannya terhadap Allah, maka timbullah makam fana, makam binasa. Kan? Kemudian makam kekal. Baqa ni kekal lah. Antara makam fana dengan makam baqa, yang lebih bagus ialah makam baqa berbanding dengan fana. Fana dia binasa kan. Baqa ni kekal.
Sehubungan dengan itu, Syekh Ibn Athaillah menyatakan wa mamhuwatun bi ahadiyati zatihi. Semua makhluk itu musnah kerana keesaan zat Allah Ta'ala. Semua makhluk itu musnah kerana keesaan Allah. Ini kalau berada di makam fana. Al-baqa pula kesan daripada merasai nama Allah yang batin. Okey. Kalau fana tadi kesan daripada merasai nama Allah Ta'ala yang zahir. Al-baqa pula kesan daripada merasai nama Allah yang batin. Dia terbalik pula kan? Maka makam al-fana, murid tidak merasai kewujudan dirinya. Bila berada di makam fana, dia rasakan diri dia tak wujud. Kebiasaannya bila para syekh ataupun masyayikh ni, kan, masyayikh ataupun guru-guru tarikat ingin menyampaikan murid-muridnya kepada Allah, mereka memasukkannya kepada dua makam, iaitu makam pertama, makam membaca alam zahir dan batin dengan nama Allah. Okey, makam membaca alam zahir dan batin dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka balasan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu dengan Tuhanmu ya Muhammad, kan? Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menjadikan manusia daripada alaq. Alaq ni air mani kan? Pencampuran air mani. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baca olehmu ya Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia daripada benih air mani. Baik. Kemudian terdapat alam ghaib dan alam syahadah. Alam ghaib dan alam syahadah. Alam jabarut, alam malakut, kan? Macam-macam alam. Alam zahir, alam batin, alam janin, kan? Alam dunia, alam kubur, alam akhirat, alam malakut, alam jabarut. Tahassanna bi izzati jabarut. Doa tala balak tu. Tahassanna bi izzati jabarut wa tassanna bi izzati malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamun. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrul rada, kan, wa najina minat ta'ni wat tawn wal bala bi lutfika ya khabir, kan, ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Itu ada alam jabarut, alam malakut semualah. Alam batin ni kan yang pelbagai jenis alamnya kita tak tahu dah. Sebab berkenaan alam ni, alam batin ni sikit sangat benda yang diberitahu pada kita. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu ya Muhammad dengan nama Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. So terdapat alam ghaib dan alam syahadah. Alimul ghaib was syahadah. Al-Quran tu, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kan kat ujung tu kan ada Alimul ghaib was syahadah. Kan? Allah Ta'ala yang mengetahui perkara yang zahir, perkara yang batin. Alimul ghaib, kan? Ghaib ni benda ghaib lah. Syahadah ni benda yang zahir. Alam syahadah adalah merupakan alam yang dapat disaksikan oleh panca indera. Zahir kita termasuk planet dan juga bumi. Planet-planet dan juga bumi-bumi. Okey, itu namanya alam zahir, nampak? Tu pun alam zahir pun terbatas. Alam zahir memang kita nampak, tapi terbatas juga. Planet-planet tu jauh-jauh tu mana nampak pun, tak nampak pun. Kecuali pakai teropong. Pakai teropong pun nak pakai teropong mahal-mahal lah, juta-juta punya harga. Kalau setakat beli teropong kedai apa Cina tu kat Tampin ni, apa bondo yang nampak, kan? Apa bondo yang nampak, harga murah je. Tak? Kalau teropong tentera tu pun yang boleh tengok dalam gelap tu pun tak apa jauh je. Ini harga juta kan, 14 juta, 15 juta, barulah nampak tu. Kita nak cerap alam. Tengok planet-planet yang terdapat yang angkasa kan. Baik. Jadi alam gaib ialah alam yang tersembunyi daripada makhluk. Misalnya alam jin dan alam malaikat. Bagi pengarang,
Langit yang 7, kursi dan arash adalah termasuk di dalam alam gaib. Masya-Allah. Langit yang 7, kemudian kursi, kemudian arash Allah Ta'ala, ini termasuk dalam alam gaib juga. Langit yang 7 memang wujud dan perkara yang diketahui oleh kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah sendiri pernah mi'raj ke sana. Isra wal Mi'raj kan. 27 Rajab. 27 Rajab berapa bulan? 11 bulan. 11 bulan Khamis lah. Kami malam Jumaat dan masuk 27 Rajab. Sekejap masa berlalu tuan. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna ma haulahu liyuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Surah Isra ayat 1. Jadi persoalannya, adakah langit yang 7 itu dah dapat dilihat dengan mata kasar atau tidak? Menurut kepahaman pengarang sendiri yang mengarang catatan di dalam buku tafsir pengarang, langit yang 7 itu merupakan perkara yang gaib daripada pandangan kita. Begitu juga dengan kursi dan arash. Kursi dan arash. Ada surah, ada kursi kan? Surah Al-Baqarah. Ada satu ayat tu berkenaan ayatul kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'uzu sinatu wala naum kan. Kan wasi'a kursius samawati wasi'a kursius samawati. Kan luasnya kursi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga langit. Baik. Jadi pengarang dalam kitab tafsir dia mengarang langit yang 7 itu merupakan benda yang gaib daripada pandangan kita. Begitu juga kursi dan arash. Semua perkara gaib. Okay, yang kita tak nampak pun. Hatta kalau kita pakai teropong mahal pun tak nampak agak. Hatta kalau kita pakai teropong harga berjuta, berbilion-bilion pun masih tak nampak lagi. Kursi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Langit pun tak nampak kan? 7 tu. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihi marji'un. Okay. Cukup sekadar tu tentang perbincangan kita pada pagi ini, permulaan. Kita start balik. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini insya-Allah semuanya akan dapat meningkatkan pengetahuan. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa 'ilman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wasi'an ya fatai alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifatika wa aftah lana futuhana arifin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ta'assanna bi izzatil jabarut wa ta'assanna bi izzatil malakut. Tawakkalna ya alladzi la yamun. Allahumma sarif 'anna zal waba wa qina syarrad rada wa najina minat ta'ni wa dhurril bala. Bilutfika ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakish syaqa wa su'il qada wa samasatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.